Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali, nombor matriks 054786. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Kelantan. Tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Saya akan menerangkan tentang definisi tarikat. Tarikat dari segi bahasa bermaksud jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama dan lain-lain. Ianya berasal dari kalimah Arab yang merupakan kata terbitan dari taraqa. Tarikat ini banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan makna yang berbeza. Antaranya, saya akan menyebutkan tentang maksudnya. Dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, kaummu keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh dan jangan pula engkau takut tenggelam. Yang kedua, kami lebih mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu, manakala orang yang lebih tepat pendapatnya, di mana di antara mereka berkata pula, tiadalah kamu melainkan suatu masa yang amat singkat. Sekarang kita akan mengetahui sejarah Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Sejarah tarikat ini muncul di Asir Arab Saudi pada abad ke-19 Masihi dan ia didirikan oleh Syarif Tuan Syekh Sayyid Ahmad bin Idris Ali Al-Mashishi Al-Yamlaki Al-Hasmi radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Fars Maghribi pada tahun 1173 Hijrah bersamaan 1760 Masihi, dan beliau juga dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama penuh beliau pula ialah Ahmad bin Idris bin Abdullah bin Husain Al-Mutanna bin Abu Muhammad hingga kepada Sayyidina As-Sabr. Okey, sebagaimana kita tahu, apakah makna Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah? Okey, Ahmadiyah ini dinisbahkan kepada Al-Imam Sayyid Ahmad Ibnu Idris selaku tonggak dan sandaran utama tarikat ini. Manakala Al-Idrisiyah pula dinisbahkan kepada keluarga Sayyid Ahmad Ibnu Idris kerana keturunannya adalah pembawa dan khalifah kepada tarikat ini seperti mana yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jadi dekat sini kita akan melihat silsilah Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang bermula daripada Al-Imam Sayyid Al-Ahmad Ibnu Idris, dan yang kedua Sayyid Abdul Ali Ibnu Ahmad bin Idris Al-Adrisi, dan yang ketiga Sayyid Muhammad Al-Sharif Ibnu Abdul Ali Al-Idrisi. Seterusnya Sayyid Al-Mirghani Ibnu Muhammad Al-Sharif Al-Idrisi, manakala diteruskan pula oleh Sayyid Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Sharif Al-Idrisi. Seterusnya Sayyid Al-Kamil Ibnu Al-Hasan Al-Idrisi, dan yang terakhir Prof. Dr. Sayyid Abdul Wahab Al-Tazi Ibnu Al-Hasan Al-Idrisi, dan sehingga berkembangnya ke Asia Tenggara. Jadi kita dapat saksikan perkembangan Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang hebat seperti Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh. Seterusnya Tuan Haji Daud bin Haji Umar Al-Labidi. Dan yang ketiga pula Muhammad Syafi'i bin Muhammad Saleh bin Abdul Rahman. Dan yang terakhir Tuan Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Mereka ini telah memberi sumbangan yang terbesar kepada tarikah ini. Mendalam lagi, saya telah membuat satu penyelidikan dengan bertemu Tuan Guru Haji Sa'ari Husin, yang mana beliau adalah pengamal ajaran Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Kelantan. Saya telah menemu buat beliau dari segi latar belakang, tahlil, amalan-amalan yang dilakukan oleh Ahmadiyah Idrisiyah, pendapat dan macam-macam lagi. Okey, beliau telah dilahirkan di kampung Kubang Pak Amin, Pasir Mas, Kelantan pada tahun 1939 Masihi, dan kini telah menjangkau usianya ber-81 tahun. Beliau juga mempunyai ramai guru. Antaranya Tuan Guru Haji Daud, Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Muhammad Nur, dan
ramai lagi. Antara zikir yang beliau tekankan ialah zikir tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini dilakukan sebanyak 70,000 kali, yang mana dianggap paling utama dan mempunyai banyak kelebihannya. Saya akan bacakan zikirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmillah. Maksudnya bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah pada setiap kelipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah. Amalan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ialah Fatihatul Awrad, Al-Tahlil, Al-Salawat, Al-Azamiyah, Al-Istighfar, Al-Kabir, Al-Mahamid, Al-Tamaniyah, Al-Ahzab, 14, Al-Husun, Mani'ah, Al-Ahzab. Demikian itu, kitab yang digunakan oleh tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ialah Al-Ahzab, Al-Urfaniyah, Wal-Awrad, Al-Nuraniyah. Itu Tuan Guru juga menyebut tentang cara menerima talqin tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Yang pertama, bertemu secara peribadi dengan Syekh, dan zikirnya ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmillah, yang dibaca sebanyak 3 kali, manakala La ilaha illallah wallahu akbar yang dibaca sebanyak 4 kali. Dan yang kedua pula ialah berada dalam mana-mana majlis zikir atau majlis haud. Tambahan pula, pengamal tarikat memerlukan makanan rohani dan jasmani mengikut keperluannya. Okey, jadi saya akan menceritakan dari segi jasmani. Mereka memerlukan makanan yang cukup untuk menguatkan tubuh badan sekaligus dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan bertenaga. Pengamal tarikat juga memakan makanan seperti orang awam, contohnya nasi, roti, air dan sebagainya. Manakala untuk rohani merupakan sesuatu yang berkait dengan perasaan, dan ia juga mempunyai makanan yang tersendiri untuk melahirkan hati yang bersih. Contohnya sentiasa berwirid, berdoa, beristighfar dan sebagainya. Seterusnya, saya juga ada menanyakan pendapat Tuan Guru Ustaz Haji Sa'ari Hussein tentang pengamalan ilmu tarikat. Yang pertama ialah penglibatan pelajar dalam bertarikat, iaitu pelajar perlulah menjaga adab dalam mengamalkan sesuatu tarikat. Yang kedua pula, ramai orang yang keliru tentang pengamalan tarikat sehingga mereka melabelkan tarikat ini adalah suatu bid'ah. Mereka tidak mengetahui jika mereka masuk dan mempelajari ilmu tarikat, mereka akan tahu kebenarannya. Dan seterusnya, beliau juga ada membuat satu perumpamaan kepada orang bertarikat, seperti orang yang ingin ke sesuatu pulau dengan menaiki kapal yang mempunyai pemandu arah. Dan perumpamaan kepada orang yang tidak bertarikat adalah seperti seorang yang berenang ingin ke pulau tanpa mempunyai alat dan bantuan. Akhir sekali, Tuan Guru ada juga mengatakan dan selalu memperingatkan kepada kami, jangan terlalu cepat ingin mengambil atau mempelajari sesuatu tarikat. Sebagai kesimpulannya, kita dapat mengetahui dan kita dapat menyimpulkan bahawa tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini berlandaskan ajaran ahli sunnah wal jamaah dari segi i'tiqad, syariat dan tasawufnya. Selain itu, apabila kita mengamalkan sesuatu tarikat, kita akan merasa takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita akan bersyukur dengan segala anugerah yang dilimpahkan kepadanya. Dan yang keempat pula, kita perlulah dahulu membiasakan diri dengan zikir, wirid, doa dan sebagainya supaya senang untuk menerima wirid khas sesuatu tarikat. Dan akhir sekali, apabila kita ingin mengamalkan satu tarikat, minat itu kita perlu semat dalam hati. Sekian sahaja dari saya, Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.